Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR di Kuala Lumpur sehingga 31 Januari 2015, terdapat sebanyak 151,838 orang pemohon suaka dan pelarian berdaftar dengan UNHCR seperti berikut. Saya hanya oleh kerana terlampau banyak negara, jadi saya baca yang utama. Myanmar pemohon suaka 46,864, pelarian 93,726, jumlah 140,590. Afghanistan pemohon suaka 206, pelarian 192, jumlah 398. Iran pemohon suaka 316, pelarian 262, jumlah 878. Palestin pemohon suaka 164, pelarian 287, jumlah 451. Sri Lanka 2,562, pelarian 1,591, jumlah 4,153. Somalia 265, pemohon suaka, pelarian 847, jumlah 1,112. Jadi jumlahnya pemohon suaka 52,788, pelarian 99,050, jumlah 151,838. Kerajaan tidak mengiktiraf status pelarian dan pemohon suaka menangkan Malaysia bukan negara pihak kepada konvensyen mengenai status pelarian 1951 atau protokol status pelarian 1967. Justru itu pelarian dan pemohon suaka tiada berhak untuk mendapat hak-hak sebagaimana yang diperuntukkan dalam konvensyen dan protokol tersebut. Walau bagaimanapun, kerajaan terdasar kemanusiaan membenarkan pelarian yang merupakan pendatang asing tanpa izin parti yang memegang kad UNHCR yang sah untuk tinggal sementara di negara ini sehingga pulang ke negeri asal atau dihantar ke negara ketiga. Pada dasarnya pelarian di Malaysia tidak dinafikan kebebasan bergerak dan tidak ditahan, melainkan terlibat dengan aktiviti yang melanggar undang-undang negara. Tidak akan dihantar kembali ke negara asal selari dengan prinsip non-refoulement ataupun bahasa Inggerisnya non-pronunciation, non-refoulement, ataupun penghantaran balik ke negara asal tanpa dipaksa, melainkan secara sukarela, voluntary return. Yang ketiganya, tidak dinafikan hak untuk mendapatkan rawatan di hospital klinik kerajaan dengan diberi potongan cas sebanyak 50% daripada kadar yang dikenakan ke atas golongan expatriate. Vaksinasi pada kanak-kanak adalah diberikan secara percuma. Tidak disekat untuk mendapat kemudahan pelajaran di sekolah swasta. UNHCR sebagai agensi di bawah Tubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menentukan status dan memberikan kad UNHCR kepada pelarian sepatutnya bertanggungjawab untuk menjaga sara hidup harian, kebajikan, tempat perlindungan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya kepada pelarian yang tinggal sementara di Malaysia sedara dengan perundangan dan peraturan negara yang berkuat kuasa. Kerajaan sentiasa menggesa pihak UNHCR untuk mempercepatkan penghantaran pulang pelarian ini ke negara asal atau ke negara ketiga, khususnya dari Myanmar, kerana ia menimbulkan pelbagai masalah segi ekonomi, sosial, ketenteraman awam dan keselamatan negara. Kerajaan juga menggesa UNHCR untuk meneliti semula status kad UNHCR pelarian sedia ada, memandangkan terdapat individu yang tidak lagi menepati syarat-syarat sebagai pelarian di mana mereka ini lebih merupakan migrant economy. Terima kasih. Ya, sila Kota Raja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri, akibat daripada Malaysia tidak merektifikasikan konvensyen pelarian dan juga protokol 1967 dan kita menganggap mereka ini sebagai pendatang asing tanpa izin, dan economic immigrants. Cuma akibat daripada itu, maka penahanan mereka secara tidak bersebab dan kemudian
masukkan ke pusat detention, ya, pusat penahanan dan sebagainya. Dan apabila kita sendiri tidak mempunyai kerangka perundangan untuk mendokumentasikan mereka, maka mereka, walaupun kita kata tadi Menteri menjawab bahawa mempunyai hak untuk mendapat lawatan dan sebagainya, tapi pada realitinya, hakikatnya, mereka seringkali dianiaya, abuse, ya, dan kemudian dieksploitasi. Mereka tidak boleh mendapat sebarang pekerjaan. Sekarang ini kita sudah menjadi ahli kepada United Nations Security dan juga kita juga ahli kepada UN Human Rights. Dan kita biasa dahulu dalam tahun 1952, kalau tak silap saya, pernah menjadi pengerusi UNHCR. Saya nak bertanya kepada Menteri sekarang, dengan kedudukan kita yang begitu concern dengan hak asasi manusia, tidakkah kerajaan merasakan inilah masanya kita meratifikasi Konvensyen Refugee atau pelarian dan pemohon suaka ini, dan juga untuk meratifikasikan Protokol 1967, kerana dengan adanya pendokumentasi, ya, documentation mereka ini lebih mudah untuk mereka for resettlement, untuk mereka tempatkan di negara-negara yang sanggup menerima mereka dan mereka boleh bekerja. Masalah sekarang adalah mereka tidak boleh bekerja. Terima kasih. Terima kasih soalan yang berhormat. Pada pandangan saya, perkara besar yang harus diberi perhatian oleh warga negara Malaysia, terutamanya ahli-ahli parlimen, ialah bagaimana nak bagi peluang pekerjaan kepada orang tempatan yang juga banyak tidak bekerja. Ya. Biar orang luar tu diuruskan dengan sewajarnya, yang mereka ini orang luar. Tapi kalau kita juga sedang memperjuangkan hak mereka untuk bekerja dan sebagainya, kita akan menghadapi masalah. Malaysia tidak berhasrat untuk menjadi negara kepada pihak konvensyen mengenai status pelarian 1951 ataupun Protokol 1967 kerana tidak mampu untuk melaksanakan sepenuhnya hak dan tanggungjawab sebagai negara pihak. Di kalangan negara ASEAN, hanya Cambodia dan juga Filipina yang telah menjadi negara pihak kepada Konvensyen Protokol tersebut. Pendatang tanpa izin parti adalah tidak tertakluk kepada Konvensyen Protokol ini, dan di Malaysia ianya adalah di bawah Akta Immigration 1965-1993. Kalau sekiranya kita menjadi negara pihak yang berhormat, maka implikasinya ialah yang pertama akan menggalakkan lebih ramai lagi kemasukan warga asing untuk mendapatkan perlindungan sebagai pelarian di Malaysia, khususnya parti dan juga buruh asing. Ini akan meningkatkan parti dan juga buruh asing, dan jumlah pelarian kita juga akan meningkat. Dan Malaysia akan menjadi sebagai negara transit pelarian atau pemohon suaka disebabkan lokasi geografi yang cukup strategik yang mudah diakses melalui pintu masuk dan juga sepadan laut, darat dan udara. Akan mendedahkan Malaysia kepada domestik, di mana pada isu-isu domestik, di mana pelarian kini menjadikan Malaysia sebagai destinasi mereka, dan akan terus tinggal di negara ini kerana pelbagai sebab dari segi ekonomi, dan juga banyak juga orang-orang yang suka memberi perlindungan kepada mereka. Contohnya, ada juga orang-orang yang berminat memberi perlindungan kepada orang-orang Afrika. Yang berikutnya, ia akan mewujudkan masalah dari segi ekonomi, politik, sosial dan keselamatan, di mana kehadiran pelarian yang cukup besar untuk memohon suaka. Dan sekarang ni, tanpa itu pun Malaysia sedang menghadapi masalah kerana orang yang datang yang datang untuk bekerja secara sah dan juga yang datang masuk secara tidak sah begitu ramai. Dan ianya akan merupakan beban kewangan kepada kerajaan. Dengan itu Malaysia membuat keputusan tidak akan menyertai konvensi mengenai status pelarian 1951 ataupun Protokol 1957. Yang ada sekarang pun dah cukup. Kita dah tak dapat lagi menampung masalah kerana 151,000 orang yang hadir ini
UNSCR dengan kaki tangan yang begitu kecil tidak berusaha sepenuhnya untuk menghantar mereka ini ke negara ketiga. Sebaliknya mereka ini duduk di sini, bekerja di sini sama ada secara sah ataupun tak sah, dan sekarang ini menimbulkan masalah di pelbagai tempat. Contohnya macam di Cameron Highland, di Perlis sendiri ada 2 tempat yang sekarang ini bila mereka ni ramai, mereka menimbulkan masalah kepada orang tempatan kerana sifat mereka yang gusar, kasar dan menimbulkan lain-lain masalah sosial. Ya, Sik. Ya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin bertanya kepada Menteri, ada kaitan dengan tadi juga. Itu apakah implikasi kepada negara Malaysia jika kita menandatangani perjanjian Konvensyen Geneva berkaitan dengan status pelarian 1951 dan protokol 1967 memandangkan Malaysia kini mempunyai beratus ribu pendatang tanpa izin. Terima kasih. Ya. Saya dah beritahu kesannya tadi dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari pelbagai segi lagi, Malaysia akan menjadi tempat yang orang datang bukan menjadi transit lagi dah. Mereka akan duduk di sini. Sebab apa? Ramai kawan-kawan mereka yang berada di sini dan melalui saluran gelap mereka akan terus berada di sini. Dan kita ni di peringkat awal, kerajaan Malaysia ni di peringkat awal, kerajaan-kerajaan negeri terutamanya ada niat kemanusiaan. Jadi mereka ni berniaga di pasar malam, di pelbagai lagi. Kita bagi ruang dan peluang. Sekarang ni dia menimbulkan masalah kepada Malaysia dari segi ekonomi. Orang-orang tempatan tidak mampu untuk menangani puak-puak ini kerana sifat kita sebagai orang tempatan. Sebab apa? Seringkali orang tempatan ni dia sifat bertandingnya agak kurang tinggi dibandingkan orang luar yang datang kerana hidup dan mati. Itu sebab restoran yang paling popular sekarang di Malaysia ialah restoran Thailand. Nasi makan tengah hari yang paling popular ialah nasi mamak sebagai contoh. Tapi bukan dulu mamak ialah tempatan, tapi sekarang ni banyak yang daripada luar. Dan daripada yang datang dari luar tu ada yang berizin dan ada yang tanpa izin. Ini tanpa kita sign protokol ni, ini dah masalah yang kita hadapi sekarang. Kalau kita sign protokol ini dan menyertai United Nations, yang sekarang ni hanya Filipina dan juga Cambodia yang tanda tangan, kita akan menghadapi lebih banyak masalah. Malah Filipina dan Cambodia tidak menghadapi masalah seperti Malaysia kerana ada juga orang yang datang untuk minta perlindungan ini tidak pergi ke Filipina, tidak pergi ke Cambodia. Mereka datang ke sini, masuk ke sini tanpa izin, lepas tu minta kad. Dan United Nations pula bagi kad. Saya dah berbincang dengan United Nations, apakah mereka tidak mau berhenti untuk bagi kad. Dan malah hari ini Presiden Myanmar akan melawat Malaysia. Saya percaya Wisma Putra akan buat sesuatu sebab kehadiran mereka ini bukan lagi di atas dasar pelarian tetapi lebih merupakan migrant economy. Jadi kita tak mau sign. Dan kita akan membuat pendirian tidak akan sign walaupun tidak sign tapi kita memegang prinsip kepada non-reforma. Terima kasih.